Pernah tak dalam hidup korang sesuatu pengalaman ataupun persepsi kita terhadap seseorang ataupun terhadap sesuatu situasi mempengaruhi cara kita berfikir ataupun membuat keputusan? Okey, kalau pernah, situasi ini psikologis panggil sebagai cognitive bias. Jenis-jenis cognitive bias ni banyak, tapi aku akan share dengan korang beberapa. Bias yang pertama ialah anchoring. Bias anchoring terjadi apabila kita terlalu bergantung kepada informasi pertama yang kita dapat, sehinggakan ia mempengaruhi cara kita membuat keputusan ataupun persepsi yang kita ada pada seseorang. Okey, aku bagi contoh. Kita ada seorang mamat ni, kita namakan dia sebagai Abu. Kita tak kenal pun dengan Abu ni, tapi satu hari, cerita pertama kita dengar pasal Abu ialah dia dah mencuri makanan daripada kedai runcit. Selepas kita dengar je cerita yang Abu ni dah mencuri makanan di kedai runcit, apa-apa yang benda baik yang Abu buat selepas ini, tak kiralah apa pun, kita tetap akan ada persepsi ataupun tanggapan yang tidak baik ke atas Abu. Sedangkan kalau kita tahu situasi Abu yang sebenar ialah Abu adalah seorang yang sangat susah, mempunyai anak yang ramai, duit yang tak banyak, dan pada ketika itu dia harus mencuri untuk kelangsungan hidup dia. Jadi kalau kita dapat tahu info yang Abu ini adalah orang yang susah terlebih dahulu sebelum kita tahu dia mencuri, berkemungkinan besar kita akan mempunyai tanggapan yang berbeza dengan apa yang telah dilakukan oleh Abu. Cognitive bias yang kedua ialah halo effect. Maksudnya ialah kita rasa kita dah ambil keputusan seadil mungkin dan tidak berpihak kepada sesiapa pun, tetapi sebenarnya keputusan yang kita ambil tu dipengaruhi oleh tahap kesukaan kita kepada seseorang itu kerana beberapa faktor, seperti mungkin orang itu mempunyai nilai yang sama dengan kita. Aku bagi contoh mudah, seorang lecturer ataupun cikgu ni dia kena menilai, memberi markah kepada group presentation yang akan dibuat oleh group A dan juga group B. Okey, bila habis je presentation tu, group A dapat markah yang lebih tinggi daripada group B, sedangkan kontennya sama dan juga cara penyampaiannya sama dengan group A dengan group B. Cuma yang membezakannya ialah group A diwakili oleh beberapa orang student ataupun individu yang disukai oleh lecturer ataupun cikgu tersebut. Sedangkan dalam grup B tak ada seorang pun student ataupun individu yang disukai oleh cikgu itu. Okey, yang seterusnya ialah spotlight effect. Bias jenis ni bermaksud kita terlampau risau dengan apa yang orang fikir terhadap kelakuan kita dan juga penampilan diri kita. Okey, contoh dia, masa kita nak diambil kerja, mesti kita kena interview dulu. So, bila kita pergi interview, kita dah sampai dekat tempat office tu, bila nama kita dah dipanggil, kita pun masuk ke dalam bilik interview tu. Bila masuk je, kita perasan yang panelis tu pandang kita macam semacam je. Lepas tu mulalah kita terfikir, kenapa dia pandang aku semacam macam tu lah? Ada tek mata ke? Gigi aku kuning ke? Baju aku koyak ke? Ada comot ke? Padahal panelis tu tengok engkau sebab engkau tu tall, dark and handsome. Tak ada kena-mengena pun dengan benda-benda negatif yang ada pada diri kau. Cuma engkau je yang terlebih fikir. Okey, last sekali aku nak share cognitive bias ialah cognitive bias yang bernama reactance bias. Reactance bias ni terjadi apabila kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang telah disuruh kerana kita rasa hak kita disekat. Senang cerita, orang ni tak suka ni lah ikut perintah ataupun tak suka terima pandangan orang lain. Okey, contoh dia aku bagi, dekat satu tempat ni kan, memang dah terpampang besar, luas, jelas yang tulis dilarang merokok di sini. Tapi tak ada, orang tu merokok selamba je dekat situ. Kerana apa? Sebab dia rasa hak kebebasan dia, hak dia untuk merokok telah dirampas. Jadi dengan makanya dia bertindak bertentangan dengan apa yang telah disuruh. Orang-orang macam ni, dia ada reactance bias kerana dia rasa diri dia dikawal dan dia tidak suka orang lain menjadi bos kepada diri dia. Dia nak buat apa ikut suka dia. Okey, itu sajalah yang aku nak kongsikan. Harap dapat korang belajar benda yang baru dan semoga korang lepas ni boleh tahu cognitive bias yang mana mempengaruhi seseorang dalam membuat tindakan ataupun cara mereka berfikir.